Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Haifah binti Maknong dan saya Nur Amirah binti Zulkifli. Kami akan mempersembahkan tugasan yang ketiga, iaitu persembahan kumpulan. Seterusnya, soalan tugasan yang diberikan ialah kami dikehendaki mengenal pasti satu artikel yang terdapat dalam jurnal. Kemudian, kami akan menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel. Di sini, jurnal yang kami pilih adalah bertajuk Akademika, iaitu Jurnal Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Asia Tenggara yang ditulis pada tahun 2009 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, tajuk artikel yang kami pilih dalam jurnal tersebut adalah Semangat Patriotisme dalam Kalangan Mahasiswa Bukan Melayu di Institusi Pengajian Tinggi Sekitar Lembah Kelang yang ditulis oleh Kuhasnita Kusamsu dan Muhammad Haizam Muhammad. Baiklah, analisis yang pertama iaitu keutuhan wacana. Apakah itu keutuhan wacana? Jadi, saya akan menerangkan serba sedikit tentang takrif ataupun definisi keutuhan wacana ini. Menurut Kamus Dewan yang ditulis pada tahun 1996, keutuhan wacana adalah satu kesatuan, ucapan, pertuturan dan juga percakapan. Manakala menurut seorang pandangan tokoh yang bernama Asma Omar, keutuhan wacana adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur ataupun penulis berkenaan sebagai suatu yang bermakna dalam sesuatu komunikasi. Keutuhan wacana ini amat penting kerana ia untuk memastikan sama ada kesatuan itu boleh dikatakan sebagai wacana ataupun hanyalah sekumpulan ayat yang tidak teratur. Baik, seterusnya terdapat dua aspek keutuhan wacana. Yang pertama adalah urutan atau lebih gemar dikenali sebagai koheren. Koheren ini adalah kesinambungan idea. Yang kedua pula adalah tautan yang lebih dikenali sebagai kohesi. Kohesi ini adalah keserasian linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Jadi, dalam kohesi inilah wujudnya penanda wacana dalam sesuatu keutuhan wacana. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada topik wacana yang dibincangkan dalam artikel tersebut. Yang pertama, 1.0 dibincangkan tentang semangat patriotisme dalam kalangan mahasiswa bukan Melayu di Institusi Pengajian Tinggi Sekitar Lembah Kelang. Seterusnya, 1.1 yang bincangkan tentang pendahuluan dan 1.2 yang dibincangkan tentang mengapa mahasiswa bukan Melayu dan 1.3 definisi patriotisme. Seterusnya diikuti dengan 1.4 berkenaan tentang latar belakang responden. Dan seterusnya kita beralih pula kepada 2.0 iaitu kesimpulan dan akhir sekali membincangkan tentang 3.0 iaitu rujukan yang digunakan dalam artikel tersebut. Seterusnya, kita lihat dengan lebih jelas dan padat apakah itu makna kohesi. Kohesi adalah hubungan ataupun jalinan yang erat antara kata, frasa dan juga ayat. Ianya juga bermaksud kaitan dan juga perkaitan yang wujud dalam sesuatu teks tersebut. Terdapat 5 ciri-ciri penulisan kohesi yang dapat digunakan untuk melakukan suatu esei, untuk membina sesuatu esei. Yang pertama adalah wujudnya berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua pula adalah peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian adalah tepat. Yang ketiga pula adalah penggunaan kata hubung yang tepat. Menggunakan kata hubung seperti dan, kerana, selain itu, di samping itu dan sebagainya. Yang keempat pula adalah penggunaan tanda baca yang tepat. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah perenggan dibina dengan baik. Maksudnya di sini, setiap perenggan itu disusun secara baik untuk menunjukkan kesinambungan antara perenggan-perenggan tersebut. Kohesi ini mempunyai dua jenis, iaitu kohesi gramatikal dan juga kohesi leksikal. Yang pertama-tamanya saya akan menerangkan tentang kohesi gramatikal. Yang pertama adalah gramatikal rujukan. Apakah itu gramatikal rujukan? Ianya adalah penggunaan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan kesatuan gramatikal yang lain. Gramatikal rujukan ini menggunakan kata ganti nama diri. Seterusnya adalah gramatikal pengguguran. Ianya adalah pengguguran perkataan atau frasa yang mengaitkan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca. Yang ketiga adalah gramatikal penghubung. Gramatikal penghubung ini merupakan perkataan atau frasa yang menghubungkan antara maklumat dengan maklumat yang lain. Yang terakhir sekali adalah gramatikal penggantian. Gramatikal penggantian adalah perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa tersebut menggunakan perkataan yang lain dalam satu wacana yang sama. Sekarang kita lihat bukti ataupun contoh terhadap gramatikal-gramatikal yang terdapat dalam kohesi gramatikal yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Yang pertama adalah gramatikal rujukan. Kita lihat kepada ayat yang telah saya tunjukkan. Ayat ini yang berbunyi, manakala Doc memberikan takrifan iaitu patriotism bermaksud cintakan negara. Malah
beliau menambah bahawa kesetiaan kepada negara dan bangsa juga adalah komponen penting dalam patriotism. Saya telah tekankan di situ iaitu perkataan yang berwarna kuning, Dop dan juga beliau. Kita lihat bahawa Dop ini merupakan nama orang, manakala beliau adalah kata ganti nama diri kepada Dop itu. Jadi jelaslah di sini gramatikal rujukan ini kita menggunakan kata ganti nama diri dan tidak menggunakan perkataan yang sama seperti Dop dan juga beliau. Yang kedua adalah gramatikal pengguguran. Kita lihat kepada ayat tersebut. Kajian mereka menunjukkan semangat patriotism generasi muda Kanada dalam kalangan responden yang dipilih berada pada paras yang rendah. Hanya 40% daripada responden yang berusia sekitar 18 hingga 29 tahun sangat setuju bahawa mereka sepatutnya bersikap lebih patriotik dan perlu menunjukkan secara terbuka perasaan bangga mereka terhadap negara. Baik, kaitan antara dua-dua ayat ini di sini adalah mereka tidak menunjukkan satu penghubungan. Kerana apa? Kerana mereka menggugurkan maklumat tersebut. Mereka melenyapkan, mereka menggunakan maklumat yang berbeza. Kerana ini adalah gramatikal pengguguran. Jadi ini bermaksud bahawa gramatikal pengguguran ini tidak menggunakan maklumat yang sama. Kemudian adalah gramatikal penghubung. Kita lihat kepada contoh petikan yang telah saya ambil daripada petikan artikel. Hala tuju kedua soalan ini adalah untuk melihat cara individu melaksanakan dan membuktikan semangat patriotismenya. Perkataan yang saya tekankan adalah perkataan yang berwarna biru, iaitu perkataan dan. Dan ini adalah penghubung kepada perkataan melaksanakan dan juga perkataan membuktikan. Akhir sekali adalah gramatikal penggantian. Contohnya adalah, pada hakikatnya, pengukuran semangat patriotisme bagi setiap individu di dalam sesebuah negara adalah bersifat subjektif kerana semangat itu melibatkan perasaan dan emosi. Apa yang saya tekankan adalah perkataan yang berwarna merah, iaitu semangat patriotisme dan semangat itu. Perkataan itu adalah penggantian kepada perkataan patriotisme untuk menunjukkan bahawa ini adalah gramatikal penggantian. Selain itu, terdapat pula kohesi yang kedua, iaitu kohesi leksikal. Kohesi leksikal ini pula terdiri daripada dua aspek. Yang pertama adalah relatasi dan yang kedua adalah kolokasi. Apakah itu relatasi? Relatasi ini adalah penggunaan kata yang sama ataupun hampir sama, dan ini juga penggunaan kata yang sinonim ataupun hiponim. Seterusnya adalah kolokasi. Kolokasi ini adalah perkaitan makna unsur-unsur leksikal yang kerap hadir bersama-sama. Ianya juga penanda hubungan antara kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama. Maksudnya di sini, kolokasi ini adalah menggunakan perkataan yang berlainan tetapi mempunyai jenis atau bidang yang sama, atau lebih dikenali mempunyai keserasian antara perkataan-perkataan tersebut. Sekarang kita lihat kepada aspek yang pertama, iaitu relatasi, yang merupakan penggunaan kata yang sama. Lihat kepada contoh yang telah saya ambil daripada petikan yang telah dikaji. Justru, semangat patriotisme boleh dianggap sebagai tunjang atau teras utama bagi keteguhan dan keampuhan sesebuah negara. Pada hakikatnya, pengukuran semangat patriotisme bagi setiap individu di dalam sebuah negara adalah bersifat subjektif kerana semangat itu melibatkan perasaan dan emosi. Apa yang telah saya tekankan di situ adalah perkataan yang berwarna merah, iaitu semangat patriotisme. Ianya merupakan perkataan yang sama, iaitu penggunaan kata yang sama tetapi berada dalam wacana ataupun ayat yang berlainan. Yang kedua pula adalah penggunaan kata sinonim. Ayatnya adalah kekuatan sesebuah negara adalah tertakluk kepada keutuhan semangat cintakan negara setiap rakyat kepada tanah airnya. Tanpa semangat tersebut yang juga turut dikenali sebagai patriotisme, negara akan berada di ambang kemusnahan. Umpamanya, negara mudah diancam dan diperkotak-katikkan oleh anasir luar. Apa yang telah saya tekankan iaitu perkataan yang berwarna hitam, semangat cintakan negara dan juga semangat dan juga patriotisme. Ini bermaksud bahawa cintakan negara itu dan patriotisme adalah perkataan yang sinonim. Ianya hampir sama tetapi perkataan yang berlainan. Inilah yang menunjukkan bahawa wujudnya penggunaan kata yang sama dan juga penggunaan kata sinonim dalam relatasi. Sepatutnya ada satu lagi penggunaan kata bagi relatasi ini, iaitu penggunaan kata hiponim, iaitu relasi antara kata yang mempunyai makna spesifik dan generik. Akan tetapi setelah dikaji dalam artikel ini, tiada contoh untuk dikemukakan bagi penggunaan kata hiponim ini. Yang terakhir sekali adalah kolokasi, iaitu penanda hubungan antara kata. Apa yang telah saya tunjukkan adalah contoh daripada petikan tersebut. Walaupun begitu, dalam kes yang membabitkan peringkat ancaman fizikal kepada kedaulatan dan keselamatan negara seperti serangan ke atas World Trade Center di New York, Amerika Syarikat pada 11 September 2001, semangat patriotisme dalam kalangan rakyat termasuklah generasi muda melonjak dengan drastik dan agresif melalui pelbagai cara. Apa yang telah saya tekankan adalah perkataan yang berwarna kuning. Kita lihat iaitu serangan ancaman fizikal dan juga serangan.
Ini menunjukkan bahawa ancaman dan juga serangan itu mempunyai kata makna yang sama, yang menunjukkan bahawa terdapatnya hubungan antar kata dalam sesuatu wacana tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada aspek koheren, di mana koheren ini merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesuatu wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Koheren juga kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain sehingga memiliki makna yang utuh. Bagaimana untuk mencapai koheren? Terdapat 4 cara untuk mencapai koheren. Yang pertama, mengulang kata nama utama. Yang kedua, menggunakan kata ganti nama yang konsisten. Yang ketiga, menggunakan isyarat peralihan untuk menghubungkan idea. Dan yang keempat, menyusun idea mengikut susunan logik. Baiklah, berikut adalah contoh yang telah saya dapati ada aspek koheren di dalam penulisan tersebut. Mengapa? Bagaimana kita boleh tahu bahawa terdapatnya aspek koheren dalam penulisan tersebut? Baiklah, mari kita lihat. Yang pertama, dalam perenggan yang telah saya lampirkan, terdapat pengulangan kata nama utama iaitu kaum, di mana pengulangan kata nama utama inilah amat penting supaya kita dapat tahu apa yang ingin diceritakan oleh penulis tersebut. Jadi yang kita dapati bahawa perenggan tersebut ingin menceritakan tentang kaum bukan Melayu seperti kaum Cina, kaum India. Dan yang kedua, menggunakan kata ganti nama yang konsisten seperti itu dan ini. Yang ketiga, menggunakan isyarat peralihan di mana setiap ayat pastinya ada saling tautan dan saling hubungan. Seperti yang pertama, yang telah saya gariskan berwarna hitam itu, yang pertama, dalam konteks ini. Dan yang kedua, ayat yang kedua saling berkaitan. Keadaan ini ditunjukkan. Apa yang dimaksudkan dengan keadaan ini? Keadaan ini itu saling berhubung kait dengan ayat yang di atas. Seterusnya, untuk menghuraikan lebih lanjut. Apa yang dimaksudkan? Untuk menghuraikan apa? Untuk menghuraikan lebih lanjut tentang perkara ini. Ini bermaksud bahawa perkara ini amat berlanjutan. Dan seterusnya, umpamanya ayat yang seterusnya lagi, laporan terkini dan akhir sekali manakala. Jadi di sini penulis telah membuktikan bahawa adanya isyarat peralihan dalam penulisan tersebut. Dan yang keempat adalah menyusun idea mengikut susunan logik, di mana penulisan tersebut telah bertaut dan saling berurutan dan tidak berterabur dalam susunan penulisan artikel. Selepas itu, kita lihat kepada jenis-jenis keutuhan wacana. Ianya mempunyai 4 jenis. Yang pertama adalah keutuhan leksikal, yang kedua adalah keutuhan gramatikal, keutuhan semantik dan yang terakhir adalah keutuhan fonologi. Yang pertama adalah keutuhan leksikal. Sebenarnya, keutuhan leksikal ini sama sahaja konsepnya dengan kohesi leksikal. Ianya adalah hubungan leksikal yang dapat dilihat dari wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Kita dapat memperoleh keutuhan leksikal ini dari pengulangan, sinonim, hiponim dan juga kolokasi. Baik, contoh yang pertama adalah A, iaitu pengulangan kata yang merupakan penggunaan kata atau unsur yang sama. Sebagai contoh daripada artikel tersebut adalah, malah rakyat Thailand telah membuat penentangan melalui ubutan terhadap Temasek Holdings Pte Ltd untuk memboikot semua barang keluaran Singapura jika syarikat tersebut tidak membatalkan pembelian saham Shin Corp. Berita harian 11 Mac 2006. Situasi ini menunjukkan rakyat Thailand begitu peka dan prihatin terhadap isu-isu yang boleh mendatangkan imej negatif kepada tanah air mereka. Apa yang telah saya tekankan di situ adalah perkataan yang berwarna merah. Ianya adalah perkataan rakyat Thailand. Kita telah nampak di situ bahawa ianya menggunakan pengulangan kata yang sama seperti yang saya telah terangkan pada kohesi leksikal, iaitu menggunakan perkataan yang sama tetapi pada ayat yang berlainan. B pula adalah penggunaan kata sinonim. Sebagai contoh, situasi ini menunjukkan Thailand begitu peka dan prihatin terhadap isu-isu yang boleh mendatangkan imej negatif kepada tanah air mereka. Perkataan yang telah saya tekankan situ adalah perkataan yang berwarna hitam, iaitu Thailand dan juga tanah air. Thailand adalah sesebuah negara, manakala tanah air juga merupakan sesebuah negara. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya sinonim antara kedua-dua perkataan tersebut. Yang terakhir iaitu C adalah penanda hubungan antar kata. Kita lihat kepada contoh yang telah diambil daripada petikan artikel. Oleh yang demikian, beliau menyatakan bahawa tentera menghadapi masalah kerana apabila panggilan dibuat di Thailand, talian tersebut boleh didengar di Singapura. Dengan ini, segala maklumat sulit yang dibincangkan melalui telefon akan diperolehi Singapura sekaligus boleh mengancam kedaulatan Thailand. Berita harian 20 Januari 2007. Perkataan yang telah saya tekankan ialah perkataan berwarna kuning, iaitu panggilan, telefon dan juga talian. Ketiga-tiga perkataan ini menunjukkan kaitan, iaitu mempunyai dalam bidang ataupun linguistik yang sama.
Seterusnya kita lihat kepada keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini pun sama dengan kohesi gramatikal, iaitu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa yang memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Yang pertama iaitu A ialah penanda rujukan yang melibatkan rujukan kata ganti nama diri. Sebagai contoh, manakala kajian Becker dan Jedward 2003 juga adalah sinonim dengan hasil kajian Cabriti 1999. Kajian mereka menunjukkan semangat patriotism generasi muda Kanada dalam kalangan responden yang dipilih berada pada paras yang rendah. Apa yang telah saya tekankan itu adalah perkataan yang berwarna kuning iaitu Becker dan Jedward dan juga mereka. Mereka adalah kata ganti nama diri bagi Becker dan Jedward itu. Ini menunjukkan bahawa wacana tersebut adalah penanda hubungan rujukan. Yang kedua iaitu B pula adalah penanda pergantian yang menggantikan sesuatu perkataan dengan perkataan yang lain. Contohnya, begitu juga dengan statistik yang diperoleh daripada Akademi Tentera Malaysia ATMA 2003 yang menunjukkan hanya 3.9% kaum Cina dan 2.9% kaum India yang menyertai akademi tersebut. Apa yang saya tekankan adalah perkataan yang berwarna merah iaitu Akademi Tentera Malaysia dan juga akademi tersebut adalah penggantian kepada Tentera Malaysia yang menunjukkan bahawa terdapatnya penanda penggantian dalam artikel ini. Yang ketiga pula adalah penanda penghubung. Contohnya, di samping itu bilangan penyertaan kaum bukan Melayu dalam tentera darat adalah kronik, iaitu hanya 300,400 orang daripada keseluruhan 40,000 anggota tentera di seluruh negara. Apa yang saya telah tekankan adalah perkataan di samping itu yang berwarna biru. Di samping itu menunjukkan penanda hubungan iaitu menambahkan maklumat yang lain dalam sesuatu wacana. Dan yang terakhir sekali adalah penanda pengguguran iaitu melenyapkan sesuatu maklumat. Contoh yang saya tunjukkan adalah sama dengan contoh pada kohesi gramatikal yang telah saya terangkan sebentar tadi. Hal ini bermaksud ia menggunakan maklumat yang berlainan. Kerana apa? Kerana ia melenyapkan atau menggugurkan maklumat yang sama. Seterusnya kita beralih pula kepada keutuhan semantik. Terdapat dua jenis dari keutuhan wacana dari segi semantik. Antaranya ialah hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja dapat diperhatikan seperti berikut. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Sebagai contoh yang telah saya pilih dalam artikel adalah ayatnya adalah kekuatan sesebuah negara adalah tertakluk kepada keutuhan semangat. Kekuatan sesebuah negara tertakluk kepada keutuhan semangat. Jadi di situ menunjukkan bahawa sebab apa kuatnya sebuah negara? Sebabnya keutuhan semangat. Jadi disambung lagi dengan perkataan tanpa semangat tersebut negara akan berada di ambang kemusnahan. Jadi akibat tanpa adanya semangat tersebut akan negara itu akan berada di ambang kemusnahan. Itulah yang ingin dimaksudkan tentang hubungan sebab dan akibat. Yang kedua adalah hubungan sebab dan tujuan. Sebagai contoh, pada hakikatnya, pengukuran semangat patriotisme bagi setiap individu di dalam sesebuah negara adalah bersifat subjektif. Jadi ingin ditekankan sebab. Sebab di sini, semangat patriotisme itu bersifat subjektif. Tujuannya kerana apa? Kerana semangat itu melibatkan perasaan dan emosi. Itulah yang ingin dikaitkan tentang hubungan sebab dan tujuan. Baiklah, seterusnya yang ketiga adalah hubungan sebab dan hasil. Jadi contoh yang telah saya ambil dalam artikel adalah dalam kes Wee Meng Chi, yakni Namawi, iaitu seorang rakyat Malaysia pelajar tahun akhir Universiti Ming Chuan, Taiwan yang telah memperlekehkan maruah negara. Jadi di sini sebabnya adalah kes Namawi ini yang telah memperlekehkan maruah negara. Jadi, apa hasil daripada tindakan Namawi ini? Hasilnya, rakyat telah bertindak memberi respon terhadap penghinaan tersebut. Itulah contoh yang ingin dikaitkan dalam hubungan sebab dan hasil. Seterusnya yang keempat adalah hubungan alasan dan kesan. Sebagai contoh yang telah saya ambil dalam artikel adalah sehubungan itu, bidang pertahanan negara seperti polis dan tentera boleh dianggap sebagai manifestasi semangat patriotisme rakyat. Jadi alasan yang telah saya ambil dalam artikel ini adalah polis dan tentera dianggap sebagai manifestasi semangat patriotisme rakyat. Jadi apakah kesannya? Kesannya, askar di medan perang ini sanggup mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan negara dan bangsanya. Alasannya kerana mereka beranggap bahawa bidang pertahanan seperti polis dan tentera ini manifestasi semangat patriotisme rakyat. Itulah yang ingin saya tunjukkan, hubungan alasan dan kesan yang telah ditampilkan dalam artikel tersebut.
Seterusnya kita pergi yang kelima, iaitu hubungan syarat dan hasil. Di mana contoh yang saya ambil dalam artikel tersebut adalah misalnya, peneraju media terbesar negara, media prima mampu mengolah semua jenis rancangan dan program yang bertunjangkan rukun negara. Jadi di situ adalah syaratnya yang akan memberi hasil, akan memberi impak yang signifikan ke arah pembentukan budaya patriotisme. Jadi syaratnya adalah media prima mampu mengolah semua jenis rancangan yang akan memberi hasil, memberi impak yang signifikan ke arah pembentukan budaya patriotisme. Seterusnya kita pergi kepada aspek semantik dari segi konteks latar wacana, di mana adanya kesatuan tajuk ataupun topik dalam sesuatu penulisan tersebut. Sebagai contoh, ayat yang pertama telah mengatakan kerajaan sebagai tunggak negara, dan ayat yang kedua ada mengatakan dalam erti kata lain atas nama negara, sektor awam dan sektor swasta, yang merujuk kepada ayat di atas iaitu kerajaan. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga, iaitu umpamanya kolaborasi tersebut, yang menunjukkan kolaborasi antara sektor awam dan sektor swasta. Maka di situ telah jelas bahawa adanya aspek semantik dari segi konteks latar wacana. Baiklah, sebentar tadi saya telah memperjelaskan tentang keutuhan semantik. Jadi kita beralih pula kepada yang keempat, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi melibatkan yang pertama, hentian suara, di mana apabila kita ingin membaca suatu ayat, kita akan berhenti dan kita akan sambung semula ayat yang seterusnya. Yang kedua, nada suara, di mana ada pitch tinggi dan ada pitch rendah, yang menunjukkan bahawa pitch tinggi itu kita ingin menekankan sesuatu perkataan, dan seterusnya intonasi suara, iaitu apabila munculnya tanda soal, kita akan menggunakan nada pertanyaan. Hal ini dapat menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, terdapat unsur-unsur paralinguistik, iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Sebagai contoh yang telah saya ambil daripada artikel adalah satu lagi contoh manifestasi patriotisme dalam kalangan rakyat terhadap perbualan pemimpin negara ialah Ben Affleck, seorang aktor Hollywood, di mana terdapatnya tanda koma di situ ingin menunjukkan bahawa Ben Affleck adalah seorang aktor Hollywood. Jadi itu telah memperjelaskan lagi persembahan wacana. Seterusnya, adanya nokta untuk menyambung lagi ayat yang seterusnya, iaitu beliau secara berterus terang mencadangkan agar Presiden Amerika Syarikat George W. Bush ingin menunjukkan bahawa di situ adanya tanda koma yang ingin menunjukkan bahawa George W. Bush ini adalah seorang Presiden Amerika Syarikat. Jadi di situlah ingin menunjukkan bahawa terdapatnya unsur-unsur paralinguistik, iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, selain ekspresi wajah, air muka, gerakan tangan dan bahasa badan juga merupakan alat-alat untuk seseorang individu memahami ucaran yang disampaikan. Kita beralih ke analisis yang kedua, iaitu sumber rujukan. Apa itu sumber rujukan? Sumber rujukan adalah kaedah sistematik dalam penulisan akademik untuk memberi perakuan kepada sumber penulisan. Penulis perlulah memahami prinsip umum sumber rujukan dengan pegangan nilai yang kuat, iaitu kejujuran, rasa hormat, amanah, keadilan dan tanggungjawab integriti akademik. Rujukan yang tepat melimpahkan penggunaan petikam dalam teks yang sesuai, dan senarai rujukan yang lengkap perlulah diletakkan di akhir penulisan. Jika kita tidak mengkreditkan kepada penulis yang sebenar, ianya boleh menyebabkan salah satu salah laku yang serius. Kerana apa? Kerana ia boleh menjejaskan kebolehpercayaan sumber penyelidikan kerja-kerja penyelidik terdahulu. Ini merupakan bukti yang saya telah ambil daripada artikel tersebut. Ianya menunjukkan bahawa terdapat pelbagai rujukan yang telah dirujuk oleh penulis artikel. Sumber rujukan yang pertama adalah akhbar. Sebagai contoh, Arsyakan 2003, Penyataan Kaum Cina dalam Tentera Kritikal, Utusan Malaysia 16 September. Ianya menunjukkan bahawa penulis ini telah mengambil daripada salah satu surat khabar yang bernama Utusan Malaysia yang ditulis oleh Arsyakan pada tahun 2003 yang bertajuk Penyataan Kaum Cina dalam Tentera Kritikal. Yang kedua pula adalah sumber rujukan daripada buku. Sebagai contohnya, Muhammad Taib Osman 2004, Globalisasi, Patriotism dan Isu-isu Kemasyarakatan, Kuala Lumpur, penerbit UM. Ini menunjukkan bahawa penulis artikel ini telah mengambil buku yang telah ditulis oleh Muhammad Taib Osman yang bertajuk Globalisasi, Patriotism dan Isu-isu Kemasyarakatan.
Baiklah, seterusnya sumber rujukan yang telah penulis ambil adalah daripada laman web. Itu yang ditulis oleh Baker.c dan JetWebJ yang bertajuk Patriotism and Canadian Identity yang dimuat turun pada 14 April 2005. Seterusnya, sumber rujukan yang diambil daripada artikel. Contohnya seperti artikel International Encyclopedia of Sociology, The Philosophical Forum dan Social Education. Bukan itu sahaja, penulis tersebut juga telah menyelitkan beberapa pandangan-pandangan tokoh seperti Muhammad Taib 2004, McGill 1996, Chu dan Cooper pada tahun 2003 dan juga Nadial 2003. Kita terus ke analisis yang ketiga, iaitu kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan, apakah maksudnya? Menurut awalku, kejelasan dalam penulisan adalah perkataan yang mudah dibaca, mudah difahami, ayat yang ringkas dan tidak berbelit-belit. Jika penulis menggunakan perkataan yang berbelit-belit dan sukar difahami, maka pembaca yang membaca sesuatu petikan tersebut akan sukar untuk memahami apa yang akan disampaikan. Manakala menurut Griffiths pula, kejelasan mencerminkan kejelasan dalam pemikiran. Tanpa kejelasan dan penggunaan bahasa yang betul, pembaca tidak akan memahami konteks apa yang akan ditulis oleh penulis tersebut. Secara konklusinya, dua kejelasan yang penting adalah kejelasan ayat dan kejelasan isi. Kerana apa? Kerana kejelasan ayat ini penting supaya mudah memahami teks penulisan tersebut. Manakala kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat daripada petikan tersebut. Ayat yang pendek boleh membantu kesinambungan iaitu koheren, dan ayat yang panjang boleh membantu kekuatan tarikan iaitu kohesi. Sebagai bukti, dalam penulisan tersebut adanya aspek kohesi iaitu gramatikal rujukan, gramatikal pengguguran dan gramatikal hubungan dan lain-lain lagi yang telah diterapkan dalam penulisan wacana tersebut. Seterusnya, dalam aspek koheren pula telah diterapkan kesinambungan idea dalam setiap perenggan. Jadi, kejelasan dalam penulisan ini telah terbukti dalam beberapa aspek seperti penggunaan bahasa formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas dan perkembangan idea secara logik. Selain daripada itu, ingin dibuktikan lagi bahawa penulisan ini amat jelas apabila penulis telah menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah mahupun tokok tambah. Seterusnya, penulis telah menulis suatu artikel ini yang mudah difahami dan tidak mengelirukan pembaca. Dan akhir sekali, penutup, iaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya di sini, berdasarkan jurnal yang telah kami perbentangkan seperti tadi, kami mendapati bahawa terdapat pengaplikasian keutuhan wacana dalam jurnal tersebut yang merangkumi dari aspek kohesi, iaitu keserasian unsur linguistik dengan linguistik yang lain, dan juga koheren, iaitu kesinambungan idea yang bermakna. Selain itu, utuhnya sesebuah wacana itu dapat juga dilihat daripada kewujudan kaitan-kaitan aspek semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal. Bukan itu sahaja, sumber rujukan juga telah dilampirkan dengan spesifiknya. Dan seterusnya, pengaplikasian kejelasan dalam penulisan tersebut begitu tepat, padat dan mudah difahami seperti apa yang terkandung dalam ciri-ciri kejelasan dalam penulisan. Sekian, itu sahaja daripada kami, Husna Haifah binti Maknong dan saya Nur Amirah binti Zulkifli. Sekian, terima kasih.